Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari unit Mat SK2 Dan video ini merupakan persembahan kami bagi tugasan 3 yang akan menjelaskan analisis keutuhan wacana, ketepatan penulisan sumber rujukan dan kejelasan dalam penulisan artikel. Saya Nur Imani binti Muhammad Iqbal. Dan nama saya Nerissa Neblia Heri. Dan saya Nurisha Adila binti Ismail. Hari ini, saya akan memulakan persembahan kami dengan membentangkan topik keutuhan wacana berdasarkan artikel yang kami telah pilih daripada tugasan 2. Keutuhan wacana ialah tahap keselarasan dan keteraturan sesuatu teks sehingga keseluruhan mesej dapat difahami dengan jelas dan menyeluruh. Ia merujuk kepada hubungan yang mantap antara ayat, idea dan perenggan yang menjadikan teks bergerak secara lancar dan tidak berpecah-pecah. Dalam penulisan akademik, keutuhan wacana menunjukkan bahawa penulis mampu menyampaikan idea secara logik, teratur dan konsisten. Tegasnya, teks yang utuh membolehkan pembaca memahami mesej secara jelas tanpa kekeliruan. Keutuhan wacana ini membantu menjadikan hujah lebih tersusun, teratur dan profesional. Dengan ini, keutuhan wacana dapat dikenal pasti melalui hubungan antara bahagian-bahagian dalam wacana yang melibatkan aspek semantik, leksikal, fonologi dan gramatikal. Oleh itu, kami akan menerangkan setiap bentuk keutuhan wacana yang penting, iaitu pertama sekali keutuhan semantik, kedua keutuhan fonologi, ketiga keutuhan gramatikal dan akhir sekali keutuhan leksikal. Keutuhan semantik merujuk kepada kajian tentang makna yang terkandung dalam perkataan, frasa dan ayat yang digunakan dalam komunikasi sama ada secara lisan maupun tulisan. Secara amnya, keutuhan semantik ialah kesepaduan makna dan wacana. Keutuhan semantik terbagi kepada dua kategori, iaitu hubungan semantik antara bahagian-bahagian wacana dan kesatuan latar belakang semantik. Maka, saya akan menerangkan beberapa hubungan semantik yang terdapat antara bahagian-bahagian wacana. Pertama sekali, hubungan sebab dan akibat. Hubungan ini menunjukkan mengapa sesuatu berlaku iaitu sebab dan apa yang terhasil daripadanya iaitu akibat. Hubungan ini bertujuan untuk menghubungkan punca dengan kesan dan ini untuk membantu pembaca memahami logik pengembangan idea. Penanda wacana yang biasa digunakan bagi hubungan ini adalah akibatnya, oleh sebab itu, maka dan lantaran itu. Sebagai contoh, ayat yang kami ambil daripada perenggan pengenalan iaitu ramai pengguna kini tidak cenderung menggunakan media sosial mengamalkan etika-etika yang sepatutnya sehingga. Perkataan sehingga ini menandakan kita telah masuk kepada ayat kedua yang menjelaskan tentang akibat daripada situasi yang kita telah cakap sebelum ini, iaitu sehingga menimbulkan kekangan antaranya ialah penyebaran berita palsu, penggunaan bahasa kasar serta pencerobohan maklumat peribadi semakin kerap berlaku. Secara kesimpulannya, perenggan pengenalan ini menjelaskan akibat penggunaan media sosial yang tidak beretika. Kedua, hubungan sarana dan tujuan. Hubungan ini menerangkan cara ada pendekatan iaitu sarana yang digunakan untuk mencapai objektif tertentu iaitu tujuan. Hubungan ini berciri-ciri untuk menjelaskan strategi dan matlamatnya. Ia menjelaskan bagaimana sesuatu hendak dicapai. Penanda wacana biasa yang digunakan dalam hubungan ini ialah bagi, untuk, demi, tujuannya dan supaya. Sebagai contoh, kami telah mengambil satu ayat daripada perenggan isi bahagian cara iaitu oleh itu, institusi pendidikan boleh melaksanakan kempen atau bengkel kesedaran seperti berfikir sebelum berkongsi dan bijak dalam dunia maya bagi mendidik pelajar agar berfikir secara kritis sebelum menyebarkan sebarang maklumat. Perkataan bagi mendatangkan kita telah menghuraikan ayat kedua yang menyatakan tujuan bagi alat atau pendekatan melalui kempen atau bengkel kesedaran seperti yang kita telah cakap tadi. Secara tegasnya, perenggan ini menjelaskan matlamat tentang pelaksanaan kempen kesedaran. Ketiga, hubungan sarana dan hasil. Hubungan ini menerangkan cara yang digunakan iaitu sarana dan hasil sebenar yang dicapai. Ini berbeza dengan hubungan sarana dan tujuan kerana tujuan ialah matlamat yang dicapai manakala hasil ialah apa yang benar-benar berlaku.
Hubungan sarana dan hasil bertujuan untuk menunjukkan keputusan sebenar daripada tindakan yang dibuat. Penanda wacana yang biasa digunakan dalam hubungan sarana dan hasil iaitu melalui, hasilnya, kesannya, dan natijanya. Sebagai contoh, ayat yang kami telah ambil iaitu melalui media sosial, maklumat dapat disebarkan dengan pantas, efisien serta memudahkan pelbagai urusan kehidupan seperti pembelajaran, perniagaan dan perhubungan sosial. Daripada ayat ini, kita telah nampak perkataan melalui media sosial telah menyatakan ayat pertama yang menerangkan cara atau alat pendekatan. Manakala ayat kedua pula yang menyatakan hasil, kita boleh nampak daripada ayat maklumat dapat disebarkan dengan pantas. Secara keseluruhan, ayat ini menerangkan hasil penggunaan kemudahan media sosial. Akhir sekali, hubungan perbandingan. Hubungan ini menunjukkan persamaan atau perbezaan antara dua konsep, keadaan atau data. Hubungan perbandingan bertujuan untuk membandingkan dua elemen secara jelas. Ini membantu pembaca melihat perbezaan atau kelebihan sesuatu idea. Penanda wacana yang biasa digunakan dalam hubungan perbandingan antaranya sebaliknya, berbanding dengan, dan sebagainya. Sebagai contoh, kami telah mengambil satu ayat daripada perenggan kesimpulan yang sesuai dengan hubungan perbandingan, iaitu kemajuan teknologi yang pesat seharusnya dimanfaatkan untuk tujuan positif seperti perkongsian ilmu, memperkukuh hubungan sosial dan memperluas jaringan pengetahuan, bukannya disalahguna untuk menyebar fitnah atau mencetuskan konflik. Daripada perkataan ini, kita telah nampak bukannya telah membandingkan dua situasi positif dan negatif. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang keutuhan fonologi. Keutuhan fonologi merujuk kepada keselarasan bunyi dalam wacana yang membantu teks terdengar lancar dan mudah difahami, termasuk penggunaan intonasi, tekanan kata, dan irama bahasa. Keutuhan fonologi terbagi kepada 3 jenis, iaitu hentian suara, nada suara, dan intonasi suara. Baik, yang pertama ialah hentian suara. Hentian suara boleh membezakan maksud atau jenis wacana. Hentian suara juga lazimnya ditunjukkan melalui nokta atau koma. Kehadiran hentian suara dalam ayat dapat memberikan perubahan makna. Sebagai contoh, Cikgu Lina ajar matematik dan Cikgu Lina ajar matematik. Kedua-dua ayat tersebut mempunyai maksud yang berbeza dan hanya dibezakan dengan penggunaan koma. Berikut merupakan contoh hentian suara yang terdapat dalam artikel yang kami kaji, iaitu yang pertama, hakikatnya. Kita perlu peka tentang isu yang timbul dan tidak hanya dipandang sebelah mata kerana tepuk sebelah tangan tidak akan berbunyi, iaitu merupakan ayat asal yang terdapat dalam artikel yang kami kaji. Manakala ayat yang kedua pula ialah hakikatnya. Kita perlu peka tentang isu yang timbul dan tidak hanya dipandang sebelah mata kerana tepuk sebelah tangan tidak akan berbunyi. Kedua-dua ayat ini mempunyai makna yang berbeza kerana mempunyai kedudukan hentian yang berbeza. Bagi ayat pertama, ia lebih bersifat mengalir dan menyatu dan menekankan kepentingan kepekaan terhadap isu secara keseluruhan. Bagi ayat kedua pula, dengan penggunaan koma, ia memberikan penekanan berasingan kepada 3 bahagian, iaitu keperluan untuk peka, sikap memandang ringan isu, dan peribahasa sebagai penegasan. Yang kedua pula ialah intonasi suara. Intonasi suara berbeza mengikut jenis ayat, sama ada ayat penyata, ayat perintah, ayat tanya atau ayat larangan. Intonasi suara juga dapat membezakan antara wacana dan dapat mewujudkan hubungan semantik antara bahagian wacana. Sebagai contoh, Aiman pergi ke sekolah dan Aiman pergi ke sekolah. Ayat pertama merupakan ayat penyata, manakala ayat kedua pula merupakan ayat tanya. Berikut merupakan contoh intonasi suara yang dapat kami temui dalam artikel yang kami kaji, iaitu ayat seterusnya. Tidak dapat dinafikan bahawa penggunaan bahasa kasar dan penghinaan juga merupakan antara isu yang semakin membimbangkan dalam media sosial. Frasa tidak dapat dinafikan menegaskan bahawa isu tersebut benar-benar berlaku dan perlu diberi perhatian serius, sekaligus menyeru pengguna media sosial agar lebih bertanggungjawab dalam berkomunikasi secara beretika.
Selain itu, ayat ini juga menyatakan bahawa penggunaan bahasa kasar dan penghinaan merupakan antara isu utama yang semakin membimbangkan dalam media sosial. Ia juga menunjukkan bahawa fenomena ini bukan lagi perkara remeh, tetapi telah memberi kesan negatif kepada masyarakat secara meluas. Dan yang ketiga pula ialah nada suara. Nada suara menunjukkan tingkat tinggi atau rendah sesuatu perkataan, di mana tanda baca membantu menjelaskan cara penyampaian wacana dan memudahkan pemahaman persembahan wacana. Perbezaan nada suara boleh mengubah makna sesuatu ayat. Berikut merupakan contoh nada suara yang terdapat dalam artikel yang kami kaji, iaitu pada hemat saya, etika komunikasi amat penting bagi memastikan penyampaian maklumat berlaku dengan tepat dan tidak menimbulkan salah faham. Terdapat nada subjektif pada frasa pada hemat saya menunjukkan bahawa penulis menyatakan pandangan peribadi dan bukannya fakta umum atau pendapat kolektif. Seterusnya pula ialah nada reflektif, di mana ayat ini mengajak pembaca untuk merenung dan menilai kepentingan etika komunikasi dan bukan sekadar menyampaikan maklumat secara literal. Dan yang terakhir pula ialah nada serius dan intelektual. Penggunaan istilah seperti etika komunikasi dan penyampaian maklumat berlaku dengan tepat memberi kesan bahawa isu ini penting dan perlu dipikirkan secara mendalam. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang keutuhan gramatikal. Keutuhan gramatikal merupakan hubungan wacana yang berkaitan dengan tata bahasa. Terdapat 4 jenis keutuhan gramatikal dalam sesuatu wacana. Antaranya ialah penanda rujukan, penanda penghubung, penanda penggantian dan penanda elipsis. Okay, jadi saya akan menerangkan tentang penanda rujukan. Penanda rujukan merupakan kata yang merujuk semula kepada orang, benda, idea atau perkara yang telah disebut sebelum ini. Penanda rujukan ini membantu memastikan kesinambungan makna. Seterusnya, ia dapat memudahkan pembaca memahami idea yang dirujuk semula tanpa pengulangan berlebihan. Okey, jadi antara salah satu contoh yang kami dapat dalam artikel yang kami kaji, saya akan bacakan contoh itu. Selain itu, plagiarisme turut menjadi isu etika apabila pengguna menyalin atau mengambil karya orang lain tanpa memberikan kredit sewajarnya. Hal ini melanggar prinsip kejujuran akademik dan profesional. Okey, jadi dalam teks ini, perkataan hal ini merujuk kepada isu plagiarisme yang terjadi dalam penulisan seseorang tersebut. Seterusnya adalah penanda penghubung. Penanda penghubung merupakan sebahagian daripada penanda wacana. Ia dapat membantu menghubungkan idea secara teratur dan meningkatkan aliran penulisan. Okey, antara contoh yang terdapat dalam artikel tersebut adalah oleh itu, dengan ini. Misalnya, penanda penghubung ini selalunya terdapat di awal ayat untuk menyambung idea yang seterusnya. Okey, seterusnya kita akan pergi ke penanda penggantian. Penanda penggantian ini ialah kata yang menggantikan perkataan, frasa atau idea supaya tidak perlu diulang banyak kali. Ia dapat mengelakkan pengulangan dan menjadikan penulisan lebih kemas serta koheren. Okay, jadi dalam contoh yang saya berikan, salah satunya adalah dalam konteks komunikasi digital pula, etika berfungsi sebagai panduan kepada pengguna agar mereka berkomunikasi dengan sopan, jujur dan bertanggungjawab. Okey, perkataan mereka merujuk kepada pengguna. Dia menggantikan perkataan pengguna tersebut. Yang terakhir adalah penanda elipsis. Penanda elipsis merupakan pengguguran perkataan atau frasa yang sepatutnya hadir tetapi dibuang kerana pembaca boleh memahami maksudnya.
Penanda elipsis ni juga untuk mengelakkan pengulangan panjang. Sebagai contoh, fenomena buli cyber dan memuat naik komen berbau kebencian dalam ruang platform media sosial, khususnya dalam kalangan remaja. Aktiviti ini melibatkan penggunaan kata-kata kasar, penghinaan atau ejekan terhadap individu lain di media sosial. Okey, dalam teks ini kita dapat bahawa aktiviti ini merupakan penanda elipsis bagi ayat sebelumnya. Seterusnya, kita akan membincangkan tentang keutuhan leksikal. Keutuhan leksikal merujuk kepada hubungan makna antara kata atau frasa dalam sesuatu wacana, serta ia turut melibatkan elemen pengulangan kata untuk memperkukuh kesatuan makna. Dalam keutuhan leksikal ini terdapat 6 jenis, iaitu sinonim, antonim, hiponim, kolokasi, pengulangan serta pembuka dan penutup wacana. Jadi saya akan membincangkan tentang sinonim dan antonim. Sinonim bermaksud perkataan yang mempunyai makna yang hampir sama atau serupa dengan perkataan lain. Antara contoh yang kita dapat dalam artikel adalah berinteraksi dan komunikasi. Berinteraksi dan komunikasi merupakan perkataan yang berlainan tetapi sama maksud. Seterusnya adalah antonim. Antonim ialah perkataan yang mempunyai makna bertentangan antara satu sama lain. Contoh yang kita dapat adalah kepentingan dan keburukan. Kepentingan adalah positif, manakala keburukan merupakan negatif. Seterusnya pula ialah hiponim. Hiponim ialah perkataan yang mempunyai makna yang boleh menunjukkan maksud perkataan lain, iaitu makna umum dan makna khusus. Petikan tersebut merupakan penggunaan hiponim yang terdapat dalam artikel yang kami kaji. Dalam petikan tersebut, terdapat penggunaan hiponim yang jelas apabila penulis menyenaraikan beberapa contoh tujuan positif penggunaan teknologi, iaitu pengkongsian ilmu, memperkukuh hubungan sosial, dan memperluas jaringan pengetahuan. Ketiga-tiga frasa ini merupakan hiponim kepada makna yang lebih umum, iaitu tujuan positif penggunaan teknologi. Ini bermakna tujuan positif ialah makna umum, iaitu hipernim, manakala perkongsian ilmu, memperkukuh hubungan sosial dan memperluas jaringan pengetahuan merupakan makna khusus, iaitu hiponim yang berada di bawah kategori tersebut. Seterusnya pula ialah pengulangan. Pengulangan bermaksud setiap perkataan yang diulang secara penuh tanpa memberikan sebarang perubahan sama ada bunyi atau maksudnya. Dan berikut merupakan contoh penggunaan pengulangan dalam artikel yang kami kaji. Dalam petikan tersebut, terdapat penggunaan pengulangan perkataan kerajaan yang ketara. Perkataan ini diulang beberapa kali dalam pelbagai ayat untuk menekankan peranan penting pihak kerajaan dalam mendidik masyarakat tentang etika komunikasi. Selanjutnya, kolokasi. Kolokasi merupakan hubungan kedudukan atau kewujudan antara satu perkataan dengan yang lain dalam satu susunan. Kolokasi juga merupakan pengulangan yang melibatkan sekumpulan perkataan yang saling berkait dengan sesuatu idea, topik, situasi atau konteks. Berdasarkan dengan contoh yang diberi, iaitu perkataan kejujuran, tanggungjawab dan hormat menghormati merupakan kolokasi kerana mereka saling berkait antara satu sama lain. Mereka juga termasuk dalam kategori yang sama, iaitu nilai-nilai. Begitu juga dengan perkataan institusi pendidikan, kerajaan dan masyarakat, kerana mereka juga saling berkait rapat di mana mereka merupakan pihak-pihak yang bertanggungjawab dalam membentuk budaya komunikasi yang beretika. Akhir sekali, pembuka dan penutup. Pembuka merujuk kepada bahagian awal penulisan seperti pengenalan atau ayat pembuka perenggan. Dari sudut keutuhan leksikal, pembuka perlulah menetapkan topik secara jelas, mewujudkan fokus dan memperkenalkan hubungan idea. Seterusnya, penutup ialah bahagian akhir penulisan seperti kesimpulan atau ayat penutup perenggan.
Dari sudut keutuhan leksikal pula, penutup hendaklah menyimpulkan idea utama menggunakan kata kunci yang sama, menutup dengan koheren dan konsisten, dan akhir sekali memberi penegasan akhir tanpa membawa idea baharu. Sebagai contoh bagi ayat pembuka, sudah terang lagi bersulu, etika komunikasi dalam media sosial akan diperincikan agar kita terus cakna akan perkara ini dan tidak menjadi seperti enau di dalam belukar melepaskan pucuk masing-masing. Perkara ini menjadi ayat pembuka kerana ia memberi fokus kepada teks seterusnya dan membuka kepada perenggan idea baru. Begitu juga dengan ayat penutup. Kesimpulannya, etika komunikasi dalam media sosial amat penting bagi memastikan interaksi dalam talian berlangsung dengan tertib, sopan dan tanggungjawab. Seperti yang kita nampak, kata kunci kesimpulannya mendadakan ini adalah ayat penutup kerana ia merumuskan dan mengikat semula idea. Baiklah, seterusnya kami akan membincangkan tentang ketepatan penulisan sumber rujukan. Yang pertama ialah sistem format APA. Maksud format APA ialah American Psychological Association, iaitu gaya rasmi dalam menyenaraikan rujukan dan sitasi. APA telah membuat pengemas kini format sitasi dan rujukan dalam edisi ke-7 yang diterbitkan pada Oktober 2019. Gaya rujukan lain yang sama seperti APA ialah Harvard Style, MLA Style dan Chicago Style. Namun, format APA merupakan format yang paling banyak digunakan pada masa kini. Seterusnya ialah tujuan rujukan. Antara tujuan rujukan ialah untuk menyokong hujah dan idea, memberi kredibiliti kepada penulis, mengelakkan plagiat, menunjukkan konteks dan latar belakang kajian, membimbing pembaca mendapatkan maklumat lanjut, membantu membina asas teori dan metodologi, dan menonjolkan kesedaran terhadap perkembangan bidang. Seterusnya saya akan membincangkan tentang senarai rujukan. Sumber rujukan yang digunakan dalam artikel adalah artikel jurnal, buku, laporan organisasi dan laman web. Jadi ini merupakan contoh rujukan yang kami gunakan. Seterusnya adalah format artikel jurnal. Format artikel jurnal perlu adanya nama penulis, tahun, tajuk artikel, nama jurnal, jilid, nombor isu dan halaman. Selanjutnya, format buku. Format buku dimulakan dengan penulis atau organisasi, tahun, tajuk buku, edisi jika ada, dan akhir sekali penerbit. Seterusnya, format laporan organisasi yang selalunya digunakan untuk laporan rasmi daripada badan kerajaan, organisasi antarabangsa, institusi penyelidikan. Formatnya dimulakan dengan organisasi, tahun, tajuk laporan, penerbit, dan akhir sekali DOI atau URL. Di samping itu, format laman web. Format laman web dimulakan dengan penulis atau organisasi, tahun, tajuk halaman web, dan akhir sekali URL. Kemudian, format artikel jurnal dalam talian. Format ini dimulakan dengan penulis, tahun, tajuk artikel, nama jurnal, jilid, nombor isu, halaman, dan akhir sekali URL juga. Seterusnya saya akan membincangkan tentang kejelasan dalam penulisan. Terdapat 6 bahagian iaitu konsep kejelasan, kriteria kejelasan, konsep koheren dan kohesi, bahan formal, penulisan secara objektif dan akhir sekali adalah penulisan ayat yang jelas. Antara konsep kejelasan dalam penulisan adalah penulisan perlu menggunakan bahasa yang komunikatif, formal dan jelas. Penulisan perlu disampaikan dengan isi kandungan yang jelas, tepat dan tidak kabur agar mudah difahami. Penulis perlu menulis koheren dan kohesi yang berkesan dan relevan. Akhir sekali, penulis perlu menyusun struktur ayat dan perenggan untuk pembaca memahami penulisan dengan lebih mudah. Terdapat 4 kriteria kejelasan. Antaranya adalah koheren dan kohesi, penulisan ayat yang jelas, penggunaan bahasa komunikatif yang formal dan akhir sekali adalah penulisan secara objektif.
Seterusnya pula ialah konsep koheren dan kohesi. Yang pertama ialah koheren. Koheren ialah kesinambungan antara ayat-ayat lain dalam sebuah penulisan. Setiap idea dihuraikan dan tersusun secara logik serta disokong oleh bukti dan contoh. Koheren juga memudahkan pembaca memahami aliran cerita dengan lebih jelas. Berikut merupakan contoh koheren dalam artikel yang kami kaji, di mana terdapat idea utama iaitu cabaran penyebaran berita palsu, dan huraian lanjut pula ialah pengguna tidak bertanggungjawab menyebarkan maklumat tanpa semakan. Dan contoh konkret pula ialah berita palsu semasa COVID-19 tentang ubat, vaksin dan sekatan pergerakan. Dan yang terakhir pula ialah kesan, iaitu menimbulkan panik dan keresahan awam. Setiap ayat menyokong dan melengkapkan ayat sebelumnya dan menjadikan keseluruhan petikan mudah difahami dan logik. Seterusnya pula ialah kohesi. Kohesi merupakan hubungan antara bahagian dalam teks dengan menggunakan penanda wacana yang sesuai. Hubungan bentuk iaitu unsur-unsur wacana yang digunakan untuk menyusun suatu wacana supaya memiliki kesepaduan dan utuh. Kohesi dapat membuatkan penulisan lebih tersusun dan efisien. Berikut merupakan contoh penggunaan kohesi dalam artikel yang kami kaji. Petikan tersebut menunjukkan kohesi melalui penggunaan penanda wacana dan hubungan antara ayat yang saling berkait. Contohnya, penggunaan walau bagaimanapun digunakan untuk menunjukkan pertentangan antara kemudahan teknologi dan kesan negatifnya. Penggunaan hal ini merujuk kepada idea sebelumnya, iaitu kekangan dalam komunikasi dan etika penggunaan. Ayat-ayat ini disusun secara logik dari isu teknologi kepada kesan sosial dan moral. Ini menjadikan petikan tersusun, lancar dan mudah difahami kerana setiap ayat saling menyambung dan menyokong idea utama. Berikut merupakan penggunaan bahasa komunikatif yang formal. Komunikatif ialah bahasa komunikasi yang mudah difahami maksudnya oleh pembaca. Sifatnya yang jelas dan tidak menyimpang menjadikannya tersusun dan lancar. Bahasa formal pula ialah bahasa baku yang bertujuan untuk mengelakkan daripada menggunakan bahasa slang, bahasa pasar dan bahasa dialek. Bahasa formal juga mementingkan ayat dan imbuhan yang gramatis. Contohnya, sebutan dan intonasi suara yang tepat dan kosakata yang tepat. Dan berikut merupakan contoh penggunaan bahasa komunikatif yang formal dalam artikel yang kami kaji, iaitu ayat. Oleh itu, institusi pendidikan boleh melaksanakan kempen atau bengkel kesedaran seperti berfikir sebelum berkongsi dan bijak dalam dunia maya bagi mendidik pelajar agar berfikir secara kritis sebelum menyebarkan sebarang maklumat. Petikan tersebut menggunakan bahasa komunikatif yang formal yang sesuai dengan konteks pendidikan dan kesedaran sosial. Ciri-cirinya termasuklah gaya bahasa rasmi dan sopan. Contohnya seperti institusi pendidikan boleh melaksanakan kempen atau bengkel kesedaran yang menunjukkan penggunaan struktur ayat yang teratur dan berhema. Seterusnya pula ialah pilihan kata yang tepat dan berautoriti, di mana frasa seperti mendidik pelajar agar berfikir secara kritis menunjukkan tujuan akademik dan nilai murni. Dan yang terakhir pula ialah tiada unsur slang atau bahasa pasar, di mana semua perkataan digunakan dalam bahasa baku dan sesuai untuk penulisan rasmi. Oleh itu, penggunaan bahasa formal ini menjadikan mesej lebih berwibawa, jelas dan sesuai untuk khalayak umum seperti pelajar, pendidik dan masyarakat. Lantaran itu, penulisan secara objektif. Penulisan secara objektif menggunakan bahasa yang neutral dan tidak mengandungi elemen yang berkaitan emosi atau bersifat ambiguity. Penulisan ini juga mengemukakan idea dengan bukti yang kukuh dan menyampaikan kebenaran secara objektif. Contohnya, menurut Dewan Bahasa dan Pustaka 2024, etika bermaksud prinsip tingkah laku yang menentukan sama ada sesuatu tindakan dianggap betul atau salah berdasarkan norma masyarakat.
Ayat ini menunjukkan penulisan secara objektif kerana ia menyertakan Dewan Bahasa dan Pustaka sebagai bukti yang kukuh untuk menyatakan maksud etika. Akhir sekali, izinkan saya menerangkan bahagian terakhir bagi topik ini, iaitu penulisan ayat yang jelas, di mana penulisan ayat yang jelas mengandungi ayat topik dan ayat isi. Contohnya, oleh itu, etika komunikasi dapat ditahrifkan sebagai nilai moral dan prinsip yang mengawal perilaku seseorang ketika berinteraksi sama ada secara lisan, tulisan maupun dalam talian. Kejelasan ayat sangat penting untuk memberi perhatian dalam sesuatu penulisan akademik agar lebih mudah dipahami. Selain itu, kejelasan isi juga penting untuk menyokong dan memperkukuhkan ayat topik dengan mengandungi bukti. Berikut merupakan sumber rujukan yang kami telah guna untuk menganalisis artikel. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.